Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Osman bin Abdul Kadir dan isteri, Presiden Persatuan Pelancongan Negeri Perak. Yang berbahagia Datuk Noli Ashikin. Yang berbahagia Datin Fauziah Ramli, Penasihat Penerbitan Novel Curah Si Manja Kini. Yang berusaha Encik Kah Feyi, CEO Pincer MBI Studio. Yang berusaha Encik Haru Anwar, COO Pincer MBI Studio. Yang berusaha Puan Rohaida Kahar, Pengarah Syarikat Six Sense Creative. Yang berusaha Puan Yayati Kasuma Abdul Hadi, Pengarang Novel Curah Si Manja Kini bersama Encik Peter Steinolus RC Batam, Co-pengarang bersama novel Curah Si Manja Kini. Yang berusaha Ustaz Haji Agus Effendi bin Ismail, Pengetua Mahat Tahfiz Al-Quran dan Akademi Bakib Matatamun Matakab. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah Kapten Ipoh, Ahli-ahli Pengurusan Kapten Ipoh, Pensyarah-pensyarah kanan dan pensyarah-pensyarah kolej-kolej KPTM, Pegawai-pegawai perpustakaan dan sumber akademik kolej-kolej KPTM, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam majlis pelancaran novel Curah Si Manja Kini, yang mana Kapten Ipoh adalah penerbit bersama dengan syarikat Six Sense Creative. Bagi pihak pengurusan Kapten Ipoh, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada rakan kerjasama kami, syarikat Six Sense Creative, atas pelawaan kepada Kapten Ipoh untuk mengadakan kerjasama ini. Penceritaan mengenai penggambaraan seorang pelajar yang melintasi dua zaman bertujuan untuk beliau mengetahui lebih lanjut susu galur Kesultanan Melayu Perak. Amat menarik perhatian kami. Sepanjang penggambaraan tersebut, pelajar mendapati pula dirinya amat terkait dengan susu galur Kesultanan berkenaan. Datuk, datin, tuan-puan pastinya merasa teruja dan berkeinginan juga untuk memiliki novel tersebut. Inisiatif menjalankan kerjasama ini mensasarkan supaya lebih ramai remaja, khususnya para pelajar Kapten Ipoh, lebih berminat mengetahui hal sejarah bangsa dan Kesultanan Melayu, di samping memberi galakan kepada kelangsungan budaya dan tradisi bangsa kita. Institusi pengajian tinggi bersama pemain industri dan penerbit buku ataupun novel boleh berganding bahu untuk terus memberi motivasi merangsang budaya membaca di kalangan remaja dan pelajar. Galakan membaca ini termasuk bagi bahan-bahan bacaan ringan seperti buku fiksyen sejarah Curah Si Manja Kini ini, selain daripada buku-buku akademik dan khusus-khusus program yang perlu dibaca dan ditelaah oleh para pelajar. Pendekatan yang lebih santai dan bersesuaian dengan jiwa remaja dijangka dapat menarik minat mereka untuk menghayati sejarah bangsa dan negara. Usaha Kapten Ipoh ini disokong oleh rakan-rakan sekerja dari semua kampus KPTM di seluruh negara. Kehadiran wakil-wakil dari KPTM Malustar, KPTM Kota Baru, KPTM Bangi, KPTM Kuantan, KPTM Batu Pahat di majlis hari ini menjadi bukti hidangan bahan pendidikan KPTM yang dapat membantu mengolah graduan KPTM yang bersaksiah tinggi dan berdaya saing, selain daripada memperolehi keputusan peperiksaan dan penilaian yang cemerlang. Bersama pelancaran novel Curah Si Manja Kini di majlis petang ini, akan dilancarkan sekaligus pertandingan menulis epilog Institusi Pengajian Tinggi tahun 2023 bagi novel ini. Hadiah peraduan ini disediakan oleh syarikat Six Sense Creative dan karya pemenang penulis epilog
akan diterbitkan dalam edisi kedua novel ini. Bagi menyemarakkan lagi pertandingan menulis epilog ini, Kapten Ipoh menyediakan hadiah sebanyak 10 hadiah kepada pensyarah atau mentor Kapten Ipoh pertama yang mempunyai paling ramai pelajar menti masing-masing yang menyertai pertandingan ini. Datuk, Datin, Tuan-Puan, izinkan saya berkongsi beberapa maklumat yang berkaitan dengan Kapten Ipoh dan juga KPTM. Kapten Ipoh telah bermula sebagai atas nama Institut Perdagangan MARA atau IPN pada tahun 1996 dan kemudiannya dinamakan kepada Akademi Infotek MARA pada tahun 1999. Sehingga kini ia telah bergerak atas nama KPTM Ipoh atau Kolej Politek MARA Ipoh bermula tahun 2004 apabila bergabung apabila IIM tadi bergabung dengan KPTM ataupun Kolej Politek MARA Sdn Bhd pada tahun 2004. KPTM Ipoh adalah salah satu daripada 7 kolej atau institusi di bawah Kolej Politek MARA Sdn Bhd yang mana ia adalah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh MARA. KPTM Ipoh adalah institusi pengajian tinggi swasta yang baru sahaja berpindah ke bangunan yang cantik ini bermula pada 1 November 2023. Baru sebulan lebih kami berada di sini. Sebelum ini kami menggunakan 2 blok bangunan milik Perak SSI di Gerintang. Bangunan baru ini adalah kampus tetap KPTM Ipoh. InsyaAllah kami akan kekal berada di sini selagi kami diperlukan oleh masyarakat dan selagi mandat diberi oleh MARA kepada kami, kami akan berada di sini untuk meneruskan tugas-tugas dan tanggungjawab kami. Dan insyaAllah kalau mengikut kapasiti bangunan ini kami boleh menerima sehingga 3,000 pelajar. Buat masa ini kami ada lebih kurang 2,000 pelajar. Dan terkini kami menjalankan 6 program semuanya tahap diploma, 3 program di bidang multimedia kreatif iaitu multimedia, animation dan game design, 2 program di bidang pengurusan iaitu management with multimedia dan juga digital marketing, dan 1 program bidang pendidikan iaitu TESOL ataupun Teaching of English as a Second Language. Dengan enrollment yang mencecah 2,000 ini bermakna kekuatan bersama dengan kekuatan 75 pensyarah dan 44 pegawai serta staf sokongan, KPTM Ipoh berhasrat menjadi mercu tanda pendidikan tinggi swasta MARA di negeri Perak, insyaAllah. Untuk keseluruhan KPTM, kami menawarkan 46 program pengajian di semua peringkat pengajian tinggi dalam menentasi 8 bidang pengajian utama negara. Dan KPTM ini memiliki 1 universiti di Kuala Lumpur iaitu Universiti Politek Malaysia yang beroperasi di Taman Syamlin Perkasa, Ceras, dan 6 kolej KPTM yang telah saya sebutkan tadi. Jumlah keseluruhan enrolment pelajar di seluruh KPTM mencecah 22,000 dengan bilangan staf 1,300 orang keseluruhannya. Dengan pelaksananya pada minggu hadapan Majlis Convocation KPTM yang ke-39 bagi tahun ini, tahun 2023, jumlah keseluruhan graduan KPTM hampir mencapai 71,500 orang. Majlis gemilang meraihkan kejayaan graduan KPTM ini akan diadakan selama 7 hari bermula pada hari Sabtu 16 Disember ini sehingga 22 Disember 2023 di World Trade Center Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur. Saya berharap ramai pelajar KPTM Ipoh dan juga pelajar-pelajar UPTM dan kolej-kolej KPTM seluruh Malaysia untuk membeli novel Curah Si Majik ini dengan tawaran harga menarik serendah RM15 sahaja, dan seterusnya melayakkan para pelajar untuk menyertai pertandingan menulis epilog IPT 2023. Untuk perancangan akan datang, KPTM Ipoh bersama dengan syarikat Sukses Kreatif berhasrat untuk menghasilkan novel ini dalam versi bahasa Inggeris serta penghasilan filem animasi melalui adaptasi novel, InsyaAllah.
Semoga usaha Kapten Ipoh bersama syarikat Sukses Kreatif ini dapat mewarnai suasana yang lebih indah dan menyeronokkan gaya hidup pembelajaran dan pengajaran di setiap kampus Kolej Politeknik Mara di seluruh Malaysia. Akhir kalam, semoga kerjasama ini dapat terus memajukan persefahaman dan kegemilangan bersama berasaskan amalan pertukaran pengetahuan, latihan dan pengalaman. Semoga usaha ini dapat menyokong pendidikan anak-anak didik kita agar mereka dapat mengatasi pelbagai cabaran menuntut ilmu dalam membela dan memertabatkan bangsa dan negara kita yang tercinta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berusaha Puan Nur Laili binti Abdullah, Pengarah Kolej Politeknik Mara Ipoh, Datin Fauziah, yang berbahagia Datin Fauziah Ramli, Penasihat Penerbitan Novel Curah Semasa Kini, Puan Hidayati Kasuma binti Abdul Hadi, Pengarah Buku Novel Curah Semasa Kini, Mr. Kafi Yi, CEO Pinsel MBI Studio, Encik Hairul Anwar, Muhammad Nur, COO Pinsel MBI Studio, Puan Rohaida Abdul Kahar, Pengarah Sukses Kreatif, Mr. S.A. Peter, co-author novel Curah Semasa Kini, sahabat saya Ustaz Agus Effendi, Pengetua Mataka, jiran sebelah, dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara saya kerana dah batuk dah 2 minggu. Tapi tak apa, tak ada COVID. Terlebih dahulu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya hadir ke majlis yang cukup bermakna. Saya berasa amat bertuah dan beruntung kerana dapat bersama para hadirin menyaksikan suatu lagi sejarah yang bakal dilakar di negeri Perak. Karya sastra merupakan suatu bentuk khazanah budaya yang syarat dengan ilmu. Pada hari ini, kita bakal menyaksikan penghasilan naskah sejarah yang diadun istimewa oleh seorang penulis yang sangat berwibawa, iaitu Saudara S.A. Peter. Saudara S.A. Peter ni adalah individu yang saya kenali secara pribadi sebagai seorang yang amat teliti dan bertanggungjawab. Setiap tugasan beliau diangkat sebagai suatu amanah yang perlu dimartabatkan. Kesungguhan, dedikasi dan komitmen beliau yang tidak berbelah bagi telah berjaya melahirkan suatu naskah yang pastinya bernilai untuk masyarakat Malaysia amnya dan di negeri Perak khasnya. Sesuai dengan tajuk novel Curah Semasa Kini ini, yang juga salah satu alat kebesaran di negeri Perak, pastinya akan menggamit minat dan rasa ingin tahu para pembaca. Nilai ketamadunan dan sejarah bangsa di rantau ini amnya akan dikongsikan dengan nukilan yang penuh teliti dan berwibawa. Sejarah agung yang terpahat rapi di negeri Perak akan diberi suatu kedudukan yang tinggi, lantas memberi suatu perspektif baru kepada masyarakat di Malaysia secara umum. Para hadirin sekalian, pembangunan dan kemajuan sektor pelancongan domestik adalah suatu perkara yang amat dekat di hati saya. Melihat kepada kesungguhan penulis yang bertanggungjawab dalam memacu agenda ini membuatkan saya begitu terharu dan teruja, apatah lagi naskah yang disajikan kepada kita pada hari ini amat bermutu dan berkualiti tinggi. Nukilan yang terhasil daripada pemikiran kritis serta menyeluruh pastinya menggamit minat pelbagai kumpulan umur, terutama para pelajar sekolah menengah, universiti dan kolej. Berhubung dengan ini, saya dapati juga
Karya sastra dan naratif sejarah yang dibentangkan di dalam naskah ini bertujuan untuk menyalakan semangat untuk membaca, khasnya dalam minda para belia, khususnya untuk mendalami khazanah sejarah negara yang unik dan penuh warna. Saya amat berbangga dan sukacita menyaksikan inisiatif seperti ini yang jelas membina masyarakat berpengetahuan dan berpaksikan ilmu sebagai wadah pembinaan sasiah dan jati diri masyarakat. Kehebatan naskah dan menggarap elemen sejarah negeri Perak ini secara tidak langsung telah melonjak minat dan tarikan kepada generasi muda tentang keunikan negeri yang kita cintai ini. Setiap helaian dalam novel ini bukan sahaja telah membangkitkan kesedaran akan kisah pada masa lampau, malah disulami suntikan nilai-nilai murni kemasyarakatan yang boleh dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat. Para hadirin sekalian, di kesempatan ini saya juga mengucapkan syabas kepada penulis yang telah berusaha gigih menghasilkan suatu karya yang begitu teliti dan tersusun penggunaan bahasa. Kelebihan sebegini pasti memberi tambah nilai kepada usaha dalam memupuk penggunaan dan penghayatan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Dengan gaya penulisan yang baik dan tersusun rapi, penulis juga telah mengambil langkah penting dalam mempromosikan kekayaan dan keindahan warisan bahasa kebangsaan yang begitu kita sanjung. Ini bukan sahaja meningkatkan penguasaan bahasa, tetapi juga mengukuhkan identiti kebangsaan dan ikatan budaya masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, agama dan bahasa budaya. Selain itu, novel ini turut memperkenalkan cara yang unik dalam merakamkan pelbagai episod sejarah negeri Perak, menenunnya ke dalam fabrik naratif dengan cara yang paling menarik, malah mampu menambat hati para pembaca yang pasti terbuai dalam penceritaan yang membuka minda. Saya amat optimis novel ini mampu memberikan perspektif yang segar kepada masyarakat, justru menjadikan penerokaan masa lalu lebih menarik dan mampu dihayati oleh para pembaca dari semua peringkat umur. Selain itu, naratif yang terhasil dalam naskah ini turut membawa pelancongan di negeri Perak ke barisan paling hadapan apabila ia mempamerkan keindahan dan kekayaan budaya di rantau ini. Pelancongan adalah suatu produk yang boleh dipelbagaikan naratifnya, seperti mana yang terhasil di dalam naskah yang bakal disajikan kepada kita pada hari ini. Sejarah dan tamadun bangsa akan lebih dihayati, difahami serta dihargai. Lawatan dan kunjungan secara fizikal hasil daripada pembacaan yang mendalam dan penghayatan yang baik dalam penulisan kreatif sebegini pastinya akan memberi gambaran yang lebih berimpak kepada pelbagai destinasi pelancongan khasnya di negeri Perak. Hadirin sekalian, selaras dengan usaha berterusan kerajaan untuk memupuk minat membaca di kalangan pelajar di Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penulis atas pendekatan yang inovatif dalam memperkenalkan pertandingan penulisan epilog. Dengan menggabungkan elemen ini, penulis telah berjaya melibatkan para pembaca muda secara aktif dalam penulisan kreatif. Insentif unik ini berfungsi sebagai motivasi untuk menggalakkan penerokaan tema sejarah sambil menanamkan rasa cinta kepada bidang kesusastraan. Saya merasakan pendekatan yang diambil adalah suatu bentuk pembaharuan dalam dunia penulisan kreatif yang wajar disokong oleh semua pihak.
Saya juga optimis bahawa novel ini dengan perspektif sejarah yang unik dan tumpuannya terhadap pelancongan di Perak ditambah dengan pertandingan menulis epilog akan menyumbang kepada penanaman tabiat membaca di kalangan pelajar. Saya turut berharap ibu bapa akan menyokong usaha ini dengan membeli novel yang dihasilkan dan menghadiahkannya kepada anak-anak mereka sebagai galakan dan dorongan di atas potensi mereka selain memupuk tabiat membaca yang positif dan dinamik. Setinggi-tinggi tahniah sekali lagi diucapkan kepada saudara Peter atas kerja cemerlang yang dihasilkan ini. Saya mengucapkan sekalung penghargaan di atas dedikasi dan komitmen anda dalam melahirkan karya sastra yang bukan sahaja mendidik tetapi juga memberi inspirasi kepada generasi muda negara. Semoga novel ini menjadi inspirasi untuk rasa ingin tahu, imajinasi dan semangat belajar dalam setiap pelajar dan generasi masa hadapan. Di kesempatan ini juga saya menzahirkan segunung kasih, selaut tinta, semanis kalam khas kepada College Politek Mara selaku penerbit bersama dan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai rakan kerjasama peraduan. Syabas dan tahniah kepada kalian yang budiman kerana menjadi nadi penggerak yang begitu penting dalam menghasilkan karya yang amat bernilai. Akhir kata, marilah kita mengambil peluang ini untuk mendalami sejarah dengan cara yang unik, meraihkan kekayaan budaya negeri Perak dan mempromosikan pelancongan di rantau ini secara kolektif dan bertanggungjawab. Adalah tanggungjawab bersama untuk membina masa depan di mana kecintaan membaca, pemahaman bahasa Melayu yang baik dan penghayatan terhadap sejarah dan keindahan negara berkembang selari dengan usaha mewujudkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi mengenali dan memahami asal-usul diri masing-masing. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Pergi ke hutan memburu rusa, dapat seekor dibagi rata, eratkan perpaduan, tak kira bangsa, menjaga keamanan bumi tercipta. Tumbuh melata buah bidara di dalam acuan berbagai warna, elakkan sengketa demi negara, barulah perpaduan dapat dibina. Dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini dengan rasminya melancarkan novel Cura Si Manjaki dan peraduan menulis epilog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Baginda Datuk Haji Muhammad Osman Abdul Kadir dijemput sesuai pentas. Please remain on stage. Majlis dengan sekehormatnya dijemput Puan Nur Laili binti Abdullah, Pengarah College Politeknik Malang Ipoh, untuk sama-sama berpentas bersama dengan Datuk Osman bagi menyempurnakan pelancaran novel Cura Si Manjaki bersama peraduan menulis epilog. Waktu pelantikan telah pun tiba pada sekalian. Detik perasmian yang akan dibawakan khas oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Osman Abdul Kadir. Tepukan kepada pada sekalian. Ini majlis pelancaran bersama-sama dengan College di sini pada petang ini. Jadi terima kasih. Dan sebentar lagi ini merupakan buku pertama yang telah pun siap dalam bahasa Inggeris from Peter's Word, Hot from the Press. Dan ini merupakan buku yang telah pun siap sedia. Jadi majlis persilakan. Itu dia para hadirin sekalian, buku Cura Si Manjaki ataupun novel sebenarnya yang dibawakan khas. Dan Datuk Haji Osman Kadir merupakan seorang yang suka baca buku. Memang saya faham, merupakan resident ya pada waktu hari ini Persatuan Pelancongan Negeri Perak. Dan para hadirin sekalian,
inilah waktunya kita sama-sama memahami sejarah Melayu sebenarnya daripada Kesultanan daripada negeri Perak Nurul Ridwan. Ada penyampaian cenderamata ya, jadi ingin saya persilakan penyampaian cenderamata sebentar lagi. Majlis mempersilakan Puan Nur Laili Abdullah untuk menyampaikan cenderamata yang pertama kepada Tetamu Hormat Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Osman Abdul Kadir. Beliau merupakan Presiden Persatuan Pelancongan Negeri Perak Nurul Ridwan. Tumpukan gemuruh kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Osman Kadir. Terima kasih. Thank you. Dan untuk thank you Datuk, you may return to back to your seat. Yang kedua itu satu lagi penyampaian cenderamata kepada Yang Berbahagia Datin Fauzia Ramli, tapi agak dekat di hadapan di sini ya, sebab Datin Fauzia susah sikit nak pergi pentas, jadi kalau boleh cenderamata yang kedua daripada Puan Nur Laili binti Abdullah kepada Datin Fauzia Ramli. Beliau merupakan penasihat dan juga penerbitan novel Curah Si Mandutu. Terima kasih kepada Pak Adil sekalian, penyampaian cenderamata kepada Tuan Hormat dan juga kepada penasihat penerbitan novel Curah Si Mandutu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Osman Abdul Kadir, Presiden Perak Tourism Association. Yang berbahagia Datin Sharifah Rashidah. Yang berbahagia Puan Nur Laili binti Abdullah, Pengarah College Politek Mara Ipoh. Yang berbahagia Puan Hidayati Kesuma binti Abdul Hadi, pengarang buku novel Curah Remaja Kini. Mr. Kafi, CEO Pinsa NBI Studio. Encik Hairul Anwar Muhammad Nur, COO Pinsa NBI Studio. Puan Rohaida Abdul Kahar, pengarah Six Sense Kreatif. Mr. Peter S.A. Peter, co-author novel ini. Pelajar-pelajar KPTN yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya berkongsi sedikit pengalaman, izinkan saya menyatakan berapa terharunya saya apabila mendengar Datuk memberi ucapan tadi. Sebagai orang yang lahir di Kuala Kangsar, Perak, I must confess that saya tak berapa tahu tentang sejarah negeri Perak. Sebab seawal umur 4 tahun, 5 tahun, saya telah dibawa oleh ayahanda saya dan bunda saya pergi berhijrah ke Kuala Lumpur. So I grow big in KL. Tetapi hati dan jiwa saya masih di Perak. Dan bila datang saja, saya tukar dialek saya. Daripada cakap orang Kuala Lumpur, terus cakap orang Perak. Itulah tadi saya mengalirkan air mata apabila mendengar ucapan Datuk. Kerana pada saya, novel ini sangat-sangat bermakna. Dan saya sangat-sangat berharap pelajar-pelajar dapat membaca, membeli, membaca dan mengambil bahagian dalam penulisan epilog ini. Dalam keadaan kita sekarang sedang menerima onslaught daripada social media, saya sebagai warga emas yang berumur 76 tahun masih mengembara ke seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak untuk menyantuni anak-anak muda seperti kami. Kerana selama 10 tahun saya telah mengembara dengan 3 pemuda OKU Penglihatan yang memberi inspirasi kepada adik-adik di seluruh sekolah-sekolah menengah, college dan juga universiti-universiti. Di kesempatan ini saya diberi peluang untuk berkongsi sedikit tentang program yang saya baru saja offer kepada Puan Laili. InsyaAllah saya akan datang ke sini dan cuba menerapkan satu perasaan empati di kalangan pelajar-pelajar
tentang berbagai-bagai cabaran ya, yang sedang diharungi oleh generasi muda. Salah satu perkara yang saya ingin berkongsi sebelum saya pergi kepada novel ini ialah dalam program saya yang dinamakan, yang saya konseptualize sendiri, namanya Kau Sumber Inspirasiku. Program ini di masa saya menjadi presiden selama 17 tahun, Presiden Persatuan Siswaza Wanita Malaysia, kami telah melancarkan program ini ke seluruh negara. Dan ketika ini saya sebagai pengurusi sebuah yayasan, iaitu Yayasan Nur Inspirasi, telah mengolah balik program ini, dan program ini sekarang dinamakan Bicara Dari Hati #Pesan Abang Untuk Adik. Selama bertahun-tahun saya mengembara, saya sedar, tahu, dan saya sangat-sangat berempati dengan pelajar-pelajar generasi muda. The latest program yang saya buat ialah, at my age, saya buat podcast. Podcast ini boleh dilihat dalam platform Kunang-Kunang Pictures, sebuah production house. Yang ingin saya terapkan, Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan, ialah rasa cinta terhadap ilmu yang pada ketika ini sedang menghadapi cabaran yang sangat-sangat hebat kerana terlalu taksub kepada media sosial. Pada saya, keluarnya Curah Remaja Kina ini adalah satu hadiah istimewa kepada generasi muda. Dan saya bercakap dengan Puan Hida, penulis buku ini, sepanjang kami naik ETS tadi, daripada pukul 8.30 pagi sampai ke Ipoh dalam ETS, bercakap mengenai betapa hebatnya novel ini. Jadi Umi cabar kamu pelajar-pelajar, tiap-tiap seorang dari kamu di college ini ada 2,000, saya difahamkan 1,000 lebih, hendaklah membeli setiap satu daripada novel ini. Dan Umi cabar juga kamu supaya kamu participate, menyertai epilog ini. Umi tahu ketika ini Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, Puan Laili pasti tahu sedang masalah yang menghadapi generasi muda. Bila saya turun ke lapangan tanpa merasa lelah dan letih, saya dapat tahu betapa tercabarnya anak-anak muda sekarang dengan terlibat dengan dadah, terlibat dengan scam, terlibat dengan mental health. Dengan adanya buku ini, you boleh shift your paradigm from all those things kepada sesuatu yang lebih bermakna. Walaupun kamu mungkin bukan orang Perak ada di sini, tetapi while you are in Perak, I challenge you to participate in this epilogue. Saya sangat gembira apabila saya mendengar tadi Puan Laili kata di sini ada 2 program yang sangat-sangat hebat. Satu ialah diploma in game, something like that, ya. And the other one is animation. Saya juga cabar pelajar-pelajar dalam jurusan ini supaya memikirkan to turn this into a game and to turn this into many features of animation. Pasti tuan-tuan dan puan-puan dan anda sekalian pelajar-pelajar setiap hari tidak lupa, tak pernah lekang daripada gadget. Okay? Dan Umi nak cabar kamu supaya pelajar-pelajar yang mengambil 2 jurusan ini juga memikirkan to turn this novel into something good. Are you ready to take on my challenge? Tak ada. Tak berani ke? Okay, kita boleh usahakan nanti Puan Laili, Datuk, supaya kita adakan award. Even the epilogue tu dah ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Thank you very much.
ada hadiah-hadiahnya. Tetapi kalau kita dah jadikan dia satu game, Umi pasti di antara kamu di sini ramai yang gamers. I live with one. Cucu saya adalah gamer. Dan saya tahu betapa susahnya seorang opah duduk dengan seorang gamer di rumah. Tetapi you can turn it into something more positive and participate in this novel so that you will understand it, dan lepas itu nanti kamu boleh menukarkan kisah ini into a novel. Di kesempatan ini saya juga ingin menyatakan bahawa saya dijemput untuk jadi penasihat oleh brother saya Cik Peter dan Aida, sebab kami masa lalu telah terlibat dalam satu program besar iaitu Master Malaysia. Master Malaysia ialah satu program program macam board game, macam Monopoly, dan di antara penasihatnya juga ialah the late Profesor Kuke Kim, seorang pakar sejarah yang telah membuat banyak kajian tentang sejarah negeri Perak. Mr. Peter adalah salah seorang kawan rapat Profesor. Profesor Kuke Kim adalah profesor saya semasa saya di universiti dulu. Dan program itu, Master Malaysia, 2 tahun yang lalu, kami telah menukarkannya kepada program peraduan online. Dan during the pandemic, that program really took off. Dan I think dalam 3,000 orang-orang muda telah terlibat di dalam peraduan yang sangat-sangat hebat itu. Itu juga menunjukkan bahawa kalau ada usaha-usaha daripada kita dapat melibatkan orang muda untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang sejarah negara kita. Okay, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Datuk, kepada Puan Laili dan juga kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya yang telah memberi kesempatan kepada Six Sense, Puan Aida dan juga Encik Peter dan juga Puan Hida, penulis, untuk memberi kerjasama dan juga memberi kami peluang untuk berkongsi tentang program ini. Minta maaf saya sangat-sangat, saya sampai sangat-sangat terkesima apabila mendengar tadi, sampai saya tak baca speech yang saya dah sediakan. What I said to you comes from my heart. Okay, dan saya sekali lagi terima kasih, dan semoga kita semua stay sebagai rakyat Malaysia yang sangat mencintai negara kita, khususnya negeri Perak. We have one of the best sultan currently, iaitu Tuanku Nazrin. He is so supportive of knowledge. So we di Perak kena bangkit dan menunjukkan kepada baginda Sultan bahawa we are proud to be in Perak. We are proud to be a citizen of Perak State. And I think a big congratulations to Puan dan juga seluruh seluruh barisan pensyarah dan pentadbir dan sebagainya, kerana saya rasa saya boleh dapat vibes sebagai warga emas, saya boleh dapat vibes. This is going to be a fantastic seat of higher learning. Again, Puan, saya akan datang ke sini untuk offer kepada Puan untuk mengadakan satu program khas untuk anak-anak di sini, iaitu Bicara dari Hati, #pesan abang untuk adik. InsyaAllah pada bulan Januari saya akan datang. Okey, itulah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabar dulu. Kita bersama seketika, siapkan buku dulu. Okey, kita letak buku. Okey, tapi banding tu tak payah. Sebab dia blok buku okey. Jadi banding tu dia akan blok ke. Yes,
Ini paling besar, yes, itu dia, paling sekalian. Nombor jurasi mahir ini telah bersiap. Ini dia saksi bergambar. Terima kasih sekali lagi kepada VVIP kita bersama juga. Dia tengah fikir nak cakap apa. Bagi dia bincang dulu. NCMK hebat. Okey, NCMK hebat, okey? Itu tak ke mana tak? Kami memang ada kelebihan kerana kami ada pensyarah-pensyarah yang mengajar pelajar untuk menjadi guru bahasa Inggeris untuk mengajar bahasa Inggeris, itu program TESOL, dan kami juga ada pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dalam bidang animasi dan juga reka bentuk game ataupun game design. Jadi kami akan menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada ni untuk dalam masa akan datang ini kita nak buatlah filem animasi yang berteraskan kepada novel ini dan juga mengadakan versi bahasa Inggeris yang bagi buku tersebut lah, bagi novel tersebut. Novel ni adakah ada untuk pergi lebih jauh, maksudnya jadikan sebagai rujukan di sekolah atau bagaimana, atau mungkin ada satu usaha? Kami ada program mentor-mentee yang mana program mentor-mentee adalah program sokongan untuk menyokong pembelajaran pelajar. Program dalam jadual kuliah belajar ni kita ada setiap minggu ada slot 2 jam untuk para pelajar ni berjumpa dengan mentor bagi membincangkan masalah-masalah pembelajaran dan di samping itu tentang masalah-masalah kehidupan mereka. Jadi dengan berpandukan kepada buku novel ini, kita boleh jadikan rujukan lah, sebagai panduan lah, untuk kita menauladani lah apa yang akan dikisahkan dalam buku tersebut, dalam novel tersebut. Wan, nak tanya 2 soalan. Satu yang pasal animation tu, ada nak collaboration dengan sesiapa ke ataupun sepenuhnya di bawah KPTN? Buat masa ini, program animasi ini adalah dijalankan sepenuhnya oleh KPTN. Dan hanya di cawangan KPTN Ipoh sahajalah program ini ditawarkan. InsyaAllah kita ada program animasi di Universiti Politeknik Malaysia dalam peringkat ijazah lah. Jadi para pelajar yang tamat daripada diploma di KPTN Ipoh boleh menyambung ke peringkat ijazah di Universiti Politeknik Malaysia. Dan dalam masa yang sama untuk program game design ini kami ada perancangan lah untuk membuat program tahap ijazah dengan universiti luar negara lah. Cuma kolaborasi itu belum difinalise lagi, tetapi dijangkakan kita boleh menawarkan program tersebut pada tahun 2025. Maksud saya dari untuk yang buku novel ni, Puan kata untuk diadaptasikan jadi animation kan. Jadi animation tu adakah sepenuhnya dibuat oleh KPTM ataupun nak collaborate dengan syarikat-syarikat yang di-establish dekat Malaysia ni? Okey. Sebab buat masa ini pemilik sebenar buku tersebut adalah syarikat Six Sense Creation. Jadi kami ada penerbit bersama. Jadi kita belum ada ketetapan lagi lah syarikat mana atau organisasi mana. Tetapi pensyarah-pensyarah kami, kebakaran yang ada itu boleh kita gunakan untuk sama-sama menerbitkan animasi tersebut. Saya faham tadi pinsel pun ada dalam telefon. Ya, kami pun berminat. Kita belum approach, kita belum bincang lagi lah. Sekarang ni dia peringkat cadangan dia lah. Ya, peringkat Belum cadangan. jumpa dengan siapa lagi lah. Belum berbincang. So, kita pun maklumkan pinsel pun ada seluruh mereka sendiri kan. Ya. Mungkin dia boleh dipertimbang ya. Ya. Memang ada hasrat itu, tapi saya belum menyampaikannya lah kepada pihak pinsel. Dan secara rasminya ini kali pertama lah kami berjumpa dengan pihak pinsel di sini. Yang kedua tadi Puan kata mengenai program mentor-mentee itu adakah di sekolah ataupun Di di sini. Dalam sistem pendidikan KPTN, kami memang ada program mentor-mentee itu untuk membantu menyokong kesaksian pelajar. Jadi itu memang adalah slot wajib yang dihadiri pelajar tiap-tiap minggu kita peruntukkan 2 jam. Dan kami ada model tertentu untuk pengisian program mentor-mentee itu. Jadi kami boleh tambahkanlah kandungan daripada novel Curahan Semanja Kini lah untuk support program tersebut.
Sasaran jualan? Macam mana sasaran jualan novel? Sasaran jualan insyaAllah dalam sekurang-kurangnya 500 unit dari seluruh KPTN sebenarnya, bukan kita Ipoh saja, dari seluruh 6 cawangan kami termasuk juga Universiti Politeknik Malaysia. Harga yang RM10 tu sampai bila? Saya dengar tadi kita bincang dengan Peter 15 kan, tapi kalau hari ni dia umumkan 10 itu saya rasa sampai bila-bila lah tu. Saya tak pastilah sebab tadi baru diumumkan. RM10 RM10 tu. kan? 500 Unit. Ya, insyaAllah. Dan dah dicetak berapa? Tak. Saya tak pasti sebab itu diuruskan oleh syarikat Six Sense Creative. Banyak jual 500. Dia akan lihatlah kepada berapa banyak tempahan yang dibuat. Tapi kita dah bagi anggaran tu dalam 500 lah untuk dekat permulaan ini. Ini satu beginning lah, satu titik permulaan. Kerana pada saya galakkan kepada pengenalan dengan sejarah. Jadi ini secara pembuka minda. Jadi sejarah negeri Perak ni luas, bukan hanya curah sepanjang kini. Jadi saya haraplah universiti-universiti lain, agensi-agensi lain harus bekerjasama ataupun mengambil inisiatif sendiri. Saya rasa kalau puan bagi pihak ni menghubungi kerajaan negeri, mungkin mereka pun boleh. Kerana ini satu perkara yang baguslah untuk masa depan secara jangka panjang untuk semua orang, ya, supaya suka membaca dan mengetahui sejarah. Sekarang ni dah kurang sangat orang tahu pasal sejarah. Ya.